puasa dah deh. Tak lama nak puasa dah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta hujna idza syi'ta sahla. Allahumma 'afina min kulli bala'id dunya wa 'azabil akhirah. Allahumma 'afina min kulli bala'id dunya wa 'azabil akhirah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan ahli AJK, pentadbiran surau, dan seterusnya kepada tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di pagi ini dapat kita sama-sama kita hidup kembali. Sebab ulama mengatakan bahawa bila kita tidur, seolah kita mati, nyawa kita keluar masuk. Manakala Allah Ta'ala memasukkan kembali nyawa kita mana kita dah meninggal dunia. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, Allah masih sayangkan kita. Allah bagi peluang kepada kita untuk kita sama-sama melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala lagi. Masih lagi Allah bagi masa untuk kita kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Dan kita pun berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatkanlah kami bulan Sya'ban ni, dan sampaikanlah kami kepada Ramadan, insya-Allah. Itulah harapan kita. Jadi tuan-tuan, itulah syukur kita kepada Allah Ta'ala, banyaknya nikmat yang Allah beri kepada kita. Dan nikmat yang kita tak terasa. Nikmat yang kita tak nampak. Nikmat ilmu ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Itulah. Orang tak nampak nikmat ilmu ni. Kecuali orang yang berilmu, dia tahulah sejauh mana nilainya ilmu. Sebab tu orang bila tamat PhD, dia nak suruh anak murid dia belajar biar PhD. Dia tahu dia tahu rasa. Apakah rasanya kita ada pencadak ilmu kita PhD. Pencadak, kita nak cadak ilmu dengan gaya PhD bagaimana? Allahu Akbar. Itulah kita suruh anak murid kita buatlah PhD. Begitu juga orang belajar pondok. Macam pondok Potih. Potih dia tahu sejauh manakah rasa ilmu tasawufnya tu. Manisnya tasawuf. Tenang jiwanya tasawuf. Maka Potih mengajar anak-anak belajar. Dan itulah keistimewaan ilmu. Sebab tu tuan-tuan, syukurlah kita. Dan seperti kata Syekh Alawi, sibuklah nak sibuk dunia pun. Tapi jangan lupa dua perkara ni. Dua perkara ni jangan lupa sekali. Pertama, ilmu. Kedua, ibadat. Dua ni jangan tinggal. Pergilah mana-mana pun. Pergilah ke Mekah, ke mana pun. Dua perkara ni, ilmu dan ibadat. Memang tenang sungguh bila kita menuntut ilmu, tenang. Sebab ilmu adalah ibadat. Tapi dia ibadat hati.
Adapun ibadat yang kita lakukan dengan anggota tu dia kata ibadat zahir. Tak? Itu dia panggil ibadat zahir. Maka ilmu ibadat hati. Maka pentingnya hati kita ni Allah. Tak? Rasulullah kata al-qulub yatasaddaq kama yatasaddaqul hadid. Dia kata hati kita ni berkarat seperti berkaratnya besi. Kama yatasaddaqul hadid, seperti berkaratnya besi. Ya. Maknanya hati kita ni berkarat seperti berkaratnya besi. Karat makan besi ni, besi pun patah dah. Besi pun patah kalau karat. Kalau besi tak kuat, tak ori, dia lama-lama dia makan. Tak? Begitulah hati kita. Tak? Sahabat tanya, ma dawa'uha ya Rasulullah? Apakah ubatnya tak supaya berkarat? Zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kita berzikir, kita mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Dengan ilmu ni setelah kita berzikir, ilmu ni ibadat hati yang kita ingat kepada Allah, ilmu. Yang kita mengingat kepada Allah, kita interaksi dengan Allah. Itulah dengan ilmu ni, tuan-tuan. Allahu Akbar. Sebab itulah kita tengok rata-rata ada. Kalau saya berjalan di negara Arab dulu, saya tengok kalau majlis ilmu ni, Allah, orang Arab dia besar sungguh. Mana kalau lepas solat sunat maghrib tu, kalau selepas ada solat maghrib tu tak ada solat sunat dah. Terus. Nah. Dia nak besarkan majlis ilmu. Nah. Kerana pentingnya ilmu. Masya Allah. Nah. Inilah. Nah. Maka sebab tu saya kata syukurnya kalau kita ada perasaan nak belajar ilmu. Perasaan nak belajar deh. Tak nak belajar, Allah payahlah. Tak nak belajar, nak makan channel dah. Nak belajar tu tak boleh, tu tak ada arah. Syukurlah kalau kita ada perasaan nak belajar, tuan-tuan. Allah, nak perasaan nak belajar ilmu ni. Itulah, tuan-tuan. Maka itulah saya syukur sangat kita ada peluang untuk kita menuntut ilmu. Dan kita pun tak tahu bila masa kita nak pergi. Dan tak lama kalau sampai umur macam saya ni 50. 10 tahun tak lama. Kita rasa yang angka tu banyak 10. Tapi pengisian sekejap. Pejang celek. Tak lama. Tak akan tinggal. Tak akan tinggal dunia ni. Dan orang tua, tak lama dia dah ambil nasib dia banyak dah di dunia dah. Orang tua ni dia dah ambil nasib dia banyak. Rezeki dia, gaji dia dah ambil dah. Kebun-kebun hak dia boleh makan dah buah-buah durian dia dah. Nasib dia panggil nasib daripada dunia dia dah ambil semua dah. Dah cukup dah dia ambil. Dia nak tinggal pergi dah. Nak supaya orang lain pula. Orang lain pula dah ambil merasa. Allah, tuan-tuan, itulah sebenarnya hidup kita ni tipu ya. Hidup kita ni tipu ya, bukan kekal selama-lama. Kita merasa benda ni kekal. Kau harta tapi tinggal. Kita takkan dah di sini dah. Ada setengah tu sedang duduk sedang mencari, dah pergi dah. Dan rata-rata sekarang ni kita tengok melalui Facebook, tak seperti dulu zaman IT sekarang dah. Boleh tahu siapa mati, siapa tak mati, boleh. Banyaknya kembali kepada Allah dah. Masya Allah dah. Dan bila kita tengok zaman COVID ni, 300,000 manusia di dunia meninggal dunia dengan keadaan COVID.
yang duduk dalam remah, tak? Duduk tak boleh nak buat apa, tak? Pun mati juga, tak? Mati, tak boleh nak buat apa, mati. Itulah tuan-tuan, Allahu Akbar. Hidup kita ni kalau kita tak usaha untuk mendapatkan akhirat, tak ada maknalah kita. Nah, tak ada apa yang kita usahakan di dunia ni. Tak ada tuan-tuan, kita akan tinggal begitu saja. Nah, baik tuan-tuan di pegang ni, tuan-tuan ingat tak? Tak ingat tak? Kita sampai di mana? Saya tak ingat. Muka surat 15 deh. Okey, on. Cara mempelajari ilmu. Tak tuan-tuan? Kita sampai di awal-awal ke di mana dah tuan? Pertengahan di okey, tak apa. Kita okey. Kita tengok reverse tu sikit. Kerana seseorang itu tidak sempurna kecuali apabila ia berkongsi semua ilmu. Syekh Alawi, dia punya pendapat. Dia kata kita ni kena belajar semua ilmu. Tak boleh kita belajar ilmu ni dan tinggal ilmu ni. Tak boleh sama sekali. Sebab kerana ilmu tu, tak, dia kata menolong antara satu sama lain. Tak, ilmu ni dia akan menolong satu sama lain. Seperti mana kita tengok ilmu tasawuf, dia ada kaitan dengan ilmu riyadah. Riyadiyah ni matematik. Dia ada kaitan dengan matematik. Kalau ilmu biologi, dia ada kaitan pula dengan ilmu al-ahya. Ilmu bahasa kota dengan al-ahya ni apa tu dinamakan ilmu sains, sains, dan semua tu dia ada kaitan dengan ilmu falak, cakrawala, semua ilmu. Begitu juga ilmu fiqh, dia ada kaitan dengan ilmu usuluddin pula dia ada kaitan pula dengan ilmu nahwu. Begitulah. Sebab tu dia kata kerana seorang itu tidak sempurna kecuali apabila ia berkongsi semua ilmu. Kita boleh kongsi semua ilmu. Allah, comel sungguh kita boleh berkongsi. Kadang-kadang kita dalam universiti pun, dalam universiti pun kita berkongsi. Katakan counselling. Kalau Kak Yusah ni Profesor Nasir Tamam. Profesor Nasir Tamam ni dia counselling. Dan dia pun perlu kepada Islam, perlu kepada pengajian Islam, perlu kepada syariah. Kadang-kadang dia ajar untuk kita buat research join bersama. Kerana ilmu ni ada kaitan. Counselling, kita counselling, tapi yang counselling kita guna tu teori barat. Tapi bila kita guna teori Islam, lebih comel lagi. Islam dia ada pendapat-pendapat dia. Lebih tenang jiwa lagi. Maka sebab itulah kita cuba gabung antara kaunseling dengan syariah, dengan pengajian Islam. Maka begitu juga kita tengok dari segi IT. Kadang-kadang ada juga digabungkan sekali dengan pengajian Islam. Maksudnya itulah kata Syekh Alawi, kita ni kena berkongsi semua ilmu. Berkongsi semua ilmu. Dan mengambil ilmu yang luas dan manfaat di mana boleh menghilangkan musuhnya itu kejahilan diri sendiri. Dan kita ambil ilmu yang manfaat. Yang boleh menghilangkan musuh kita. Musuh kita tu, kejahilan kita tu musuh kita. Itulah. Allahu Akbar. Kejahilan kita tu adalah musuh kita. Allahu Akbar. Musuh kita itulah kejahilan kita. Selama mana kita jahil, itulah penyelesaian kita, tak boleh menyesal. Sama juga dalam bab fiqh ke apa. Bila kita tak tahu, itulah musuh kita. Tapi bila kita pergi belajar dan tahu, kita boleh menyelesaikan masalah. Itulah. Dia jadi teman kita. Kita dah menghilangkan musuh. Allah, tuan-tuan. Sebab itulah di sini pentingnya ilmu untuk kita belajar.
dan kita berkongsi antara satu sama lain. Baik, tengok lagi tuan. Kerana siapa yang jahil suatu, maka kejahilan itu musuhnya. Sesungguhnya pengeluaran dari musuh setiap ilmu pengetahuan jika dia ambil kepentingannya atau manfaatnya. Bila kita ambil ilmu, manfaat daripada ilmu, kepentingan daripada ilmu, akan hilanglah musuh kita. Rasulullah SAW bersabda, dia kata Rasulullah, ilmu yang akan hilang pertama daripada dunia ni ialah ilmu faraid. Ilmu faraid yang akan hilang pertama, sebab sekarang ni orang tak guna faraid. Orang tak guna faraid dah dalam bahagi harta. Orang guna sama-sama banyak. Kalau faraid, 2 bahagian lelaki, 1 bahagian perempuan. Tapi dalam faraid kita sekarang tak guna gitu dah. Kerana setengah tu harta pun tak banyak. Maka kita pun bagi ikut ada, ataupun istilah kata, bagilah sama sikit-sikit, seorang boleh merasa. Kalau anak lelaki ambil 2, anak perempuan pula tak ada lah. Bagi merasa. Maka akhirnya ilmu faraid mula hilang, tak ada. Maka sebab itulah dia kata kita usaha untuk mengambil kepentingan ilmu yang kita belajar. Sebab tu mana ilmu faraid. Tapi kepentingan dah hari ni nampak kurang dah faraid tu. Orang tak berapa nak pakai mana dah. Baik, tengok lagi tuan-tuan, iaitu perkara yang terhenti di atas sekalian bab ilmu. Asal masalahnya, perkara yang berhati di atas sekalian bab ilmu. Dan asal masalahnya setelah mengenali had atau limitasi ilmunya dan tajuknya dan seumpama keduanya itu yang digalakkan untuk melakukan kepada setiap ilmu pengetahuan atau kesenian supaya sentiasa celak pada menuntut demikian ilmu pengetahuan jika hendak menuntut tinya. Mana dalam kita menuntut ilmu ni, dia ada tajuk dia, mana kita boleh fokus dah, boleh kat situ. Seperti dia kata di sini, mengenali had atau limitasi ilmunya. Sama juga kalau kita nak buat kajian doktor, PhD, disertasi, kita kena hadkan limitasi. Kajian kita tu nak ke mana? Jangan merata pergi, dia kena ada had. Itu dia panggil limitasi kajian. Ada limitasi. Macam buku kecil ni, dia limit dia apa? Limitasi dia. Dia ada limitasi dia. Dia panggil skop kajian tu, skop kajian kita di situ. Kalau saya dulu, saya kaji tentang al-huquq zawjiyah. Dia panggil hak-hak suami isteri dalam keluarga Islam. Hak-hak suami isteri dalam keluarga Islam. Dan saya cuba banding dengan undang-undang di Malaysia. Jadi hak-hak dan undang keluarga dalam Islam ni dia ada 3. Hak suami isteri. Dia hak bersama. Mana hak suami isteri ni kena bersama. Mana isteri pun dia hak dan tanggungjawab. Tanggungjawab ni bila suami tunai tanggungjawab, isteri pun dapatlah hak dia. Bila isteri tunai tanggungjawab, suami pun dapatlah hak dia. Tu dia panggil hak bersama. Hak bersama ni kita kongsi suami isteri. Mana kalau pertama kali dia kata kena buat baik. Bila buat baik, suami buat baik, isteri pun dapat baik. Isteri buat baik, suami pun dapat baik. Tu dia panggil al-mu'asyarah zawjiyah. Tu pun nak kongsi sesama suami dan isteri. Maknanya kedua-dua saling memerlu. Suami pun nak juga hak dia, nak baik. Bila isteri buat baik, dia pun dapatlah baik. Isteri pun tunggu-tunggu juga hak dia. Bila suami buat baik, dia pun dapat baik.
Jangan menyakiti, jangan menzalimi, jangan menyusahkan isteri. Begitu juga suami. Nah, jangan ganggu. Nah, suami jangan. Itu saling-saling. Bila sama-sama menunaikan tanggungjawab, sama-sama dapat. Nah, itu panggil hak bersama. Dan satu lagi dia panggil tanggungjawab suami terhadap isteri. Tanggungjawab suami. Seperti mana tanggungjawab ni ada dua. Ada tanggungjawab suami ni ada dua. Ada nafkah zahir, ada nafkah tanggungjawab suami terhadap isteri, dan juga melayan ibu isteri ataupun keluarga isteri dengan baik. Itu tanggungjawab suami juga. Sebab isteri akan merasa tenang bila kita layan mak ayah dia dah. Isteri akan merasa berbalurnya mak membesarkan dia di kecil dulu dah. Dan memang kemanusiaan tak sabar hati dah. Maknanya kalau suami menyakiti mak isteri tu, isteri pun memang tak boleh terima dah. Ataupun tak layan dengan baik pun rasa tak boleh dah. Begitu juga suami dah. Dia nak tunggu juga hak dia, isteri layan mak dia dengan baik. Begitulah. Tanggungjawab satu lagi dia panggil tanggungjawab isteri terhadap suami. Seperti tadilah, mana buat baik kepada mak ayah, dan juga isteri jaga nama baik suami. Itulah bila kita buat kajian. Maka kajian saya tu banding pula dengan undang-undang kita. Banding bagaimana undang-undang kita. Maka di situlah kita nampak undang-undang kita ni lebih kepada mazhab Syafi'i. Kadang-kadang tinggal mazhab Syafi'i, pergi ambil mazhab Maliki pada kes-kes tertentu. Tu kita dapat lihat. Tu dia panggil skop. Tu dia panggil limitasi. Limitasi ilmunya. Dan tajuknya, tajuk pun kita kena tengok. Sebab tu bila kita datang kat surau, kat masjid, kita boleh bawa buku. Kita boleh nampak ustaz nak mengajar tu apa. Dia nak bawa kita ke mana, kita nampak dah. Kita nampak. Ustaz ni dia nak bawa kita ke mana, nak mengetahui, nak bawa kita untuk kita tahu apa, kita nampak. Tajuk. Dan seumpama keduanya itu yang digalakkan untuk melakukan kepada setiap ilmu, pengetahuan atau kesenian supaya sentiasa jelek pada menuntut demikian ilmu. Supaya kita ada panggil al-jawul ilmi. Udara ilmu. Maksud udara ilmu ni kita berada dalam suasana ilmu. Tapi kalau kita tak ada persediaan, kita datang untuk menyandar kat tiang, mengantuk. Bila ustaz nak selesai mengajar? Bila Bila nak balik salat isyak? Bila nak salat isyak, nak balik makan, lapar tak merasa nikmat ilmu, tak merasa keikhlasan ilmu. Inilah yang bila balik isteri tanya, bang belajar apa kat surau tadi? Merenung dah. Merenung bila isteri tanya, nak jawab tak boleh. Lepas tu boleh jawabnya, tadi makan behung. Ada jamuan behung tadi dengan kopi o. Waktu ya bolehnya. Alah, takkan rugikah hidup? Ruginya hidup kita. Ilmu tak cari. Pihak AJK surau bawa ustaz mai mengajar dah kat surau ni. Tanggungjawab ustaz lepas dah. Apa ni tanggungjawab AJK surau lepas dah. Kalau Tuhan tanya, kamu tadbir surau di dunia dulu bagaimana? Bawa berceramah dah. Oh, dah semua dah. Kopi O pun dah buat dah. Karipak pun bawa mari juga. Tak mari juga. Tu tak ada arah dah. Allah lah. Itulah. Allah dah tu dah. Buat macam mana dah. Inilah tuan-tuan.
Ikhlaslah kita dengan Allah. Allahu Akbar. Untuk mengetahui, di situlah untuk kita mencari ciri dan kaedahnya kulliyat sekalian. Di situlah kita mengetahui, bila kita belajar kita tahu dah. Kaedah kulliyat ni mana umum, juz'iyat tu secara terperinci apa-apa yang diajar oleh seseorang ustaz, supaya dapat menegak perkara yang turun ke atasnya daripada juz'iyat. Kerana meliputi makhluk dengan semua ilmu adalah mustahil akal dan nakal daripada Al-Quran dan Sunnah. Kerana setiap orang ni nak fokus semua memang tak mampu. Fokus. Begitu juga macam kita tengok seorang profesor, bukan dia boleh tumpu semua. Katakanlah Profesor Nasir Tamam, dia counselling. Tapi di segi lain dia tak tahu dah. Dia counselling dia. Kalau Profesor Wan Sabri katakanlah, dia muamalat. Begitulah. Mustahil setiap orang muamalat pun dia, ilmu bahasa pun dia, tafsir. Tak ada. Sebab tu dia kata di sini mustahil akal dan nakal daripada Quran dan Sunnah. Kerana meliputi makhluk dengan semua ilmu, tak mampu. Tak mampu kita nak menguasai semua, memang tak mampu. Allahu Akbar. Ilmu Allah ni luar. Kalau kita tengok, saya tengok seorang waktu saya pergi conference di India dulu. Dia orang India ni, dia boleh bahasa Inggeris. Dia ada rasanya silibus dia bahasa Inggeris di sekolah menengah dia. Sebab tu dia laku di luar negara, dia laku sebab dia boleh bahasa. Dia boleh pergi semua pasaran dia, pergi Scotland, dia boleh mengajar Universiti Scotland, dia mengajar Universiti Birmingham di England, dan kat UMT, Universiti Malaysia Terengganu pun ada. Ramai yang datang biologi, datang mengajar untuk biologi. Dia boleh mengajar kerana bahasa Inggeris. Jadi waktu saya pergi conference di India tu, ada waktu conference tu orang India yang mengajar di luar-luar negara tu, dia balik. Dia balik sambil nak bentang kertas kerja tu, dia balik conference. Jadi orang-orang dia ramainya ke Amerika. Jadi nak ceritanya, ada seorang tu dia menulis tentang water, air. Dia menulis tentang air. Dia kata, tapi kajian air dia tu, Allah teliti, ya Allah. Teliti sungguh. Tapi dia bukan orang Islam. Dia bukan orang Islam. Dia mengajar di Birmingham, Universiti Birmingham. Dan dia kaji air. Dia tulis air, ya Allah. Air, ada spesies air. Air dia ada jenis air pula. Dia ada kajian dia. Itu memang bila kita kajian PhD, kita akan jadi, skop kita jadi spek. Kalau master tu kurang sikit. PhD tu kajian kita memang spek. Tahu sungguh lah. Memang detail. Sebab tu dia boleh jadi pakar. Bila ada lembaga air Perak ke, tak perlu boleh latih pakar. Dia tahu air yang jenis ni dia keluar daripada mana, dan penyelesaiannya kalau ada masalah dia lah. Allah, Masya Allah. Itulah ilmunya, tuan-tuan. Justru kata syair, kata syair ni penyair. Penyair ni orang Arab ni, inilah dia syair. Dia kata kena ma hiwal ilmu jami'an ahad la walau ma rasahu alfusanah innamal ilmu ba'id gharah fakhudhu min kulli ilmin ahsanah. Bermaksud tidak mengetahui seorang akan semua ilmu. Bukan semua orang tahu belaka ilmu. Tak ada orang yang alim belaka, tak ada. Kalau kita tengok
Kita pernah dengar kita pernah dengar juga tentang Ustaz Saleh Sik dah, Tuan Guru Haji Saleh Sik. Dia ni pakar usuluddin dah, memang orang kata kalau usuluddin memang pakar betul. Pakar usuluddin. Nah. Memang pandai betul. Nah, kalau kita dengar Profesor Muhammad Ahmad, Profesor UIA Ahmad, memang pakar undang-undang. Ahmad, Profesor Allah nama apa Ahmad Ibrahim, masya-Allah, ada daripada orang Singapura. Pakar undang-undang, masya-Allah, pakar sungguh. Nah, di situlah. Tapi tidak mengetahui seorang akan semua ilmu. Tapi kalau bab lain tak pandai. Tak pandai. Maka itulah fokus kepada apa yang dia kaji je. Nah. Sebab tu zaman Tan Sri UIA dulu orang takut mana pensyarah-pensyarah lain bila tesis dihantar kepada dia, lepas tu nak hantar ke Tan Sri, mereka takut baca tesis sungguh-sungguh. Takut Tan Sri Ahmad Ibrahim baca. Takut. Jadi kalau profesor yang kata dia menyelia dengan Tan Sri, mana katakanlah seorang pelajar ni diselia oleh dua orang supervisor, Tan Sri dan dia. Yang pertama ni Allah baca sungguh-sungguh, nak takut nak sapa ke Tan Sri. Bila Tan Sri komen tak ada. Itulah tuan-tuan, sekalipun berusaha 1000 tahun, walaupun kita usaha 1000 tahun pun tak boleh kita nak menguasai semua ilmu. Kita tak mampu. Allah, itulah mana ilmu Allah luasnya. Kerana ilmu sangat jauh dapatannya, maka ambillah setiap ilmu itu kecantikannya, kepentingannya. Ambillah ilmu tu kecantikan dan kepentingannya. Allah, inilah tuan-tuan, kecantikan ilmu tu, cantiknya ilmu ni. Allah, usul fiqh kalau kita belajar cantiknya. Ilmu kekeluargaan kalau kita belajar betul-betul, tenang. Kalau suami isteri tu dapat lakukan ikut cara Islam, tenang keluarga, tak bergaduh. Tapi sayang, kita tak belajar bab ilmu ni, tak belajar sangat. Kita tak belajar. Kita tak belajar, dan gerakan untuk belajar pun tak ada. Kadang-kadang malam kita dengan ilmu ni. Allah, itulah realitinya tuan-tuan. Di hari ni. Sebab itulah Syekh Alawi kata, kita ambillah setiap ilmu itu kecantikannya dan kepentingannya. Ambillah ilmu tu kecantikan. Ambil kecantikan ilmu tu. Macam kecantikan ilmu dalam kita nak kata apa? Kecantikan ilmu usuluddin, kita katakan kecantikan. Bila kita belajar usuluddin, kita belajar, itulah hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah akan rapat. Akan rasa Allah. Kadang-kadang kita tak solat tahajud pun, kita rasa kekok. Kita tak solat tahajud satu malam je, kita rasa Allah kekoknya. Allah kehidupan kita. Makan nasi lemak pun tak macam rasa hari-hari. Tak rasa, tak seperti hari-hari yang lain. Kita rasa Allah. Itulah kerana kita belajar ilmu usuluddin tu, dia mendalam. Sebab itulah kata Syekh Alawi, ambillah setiap ilmu tu kecantikannya, kepentingannya. Ambil. Allah, inilah tuan-tuan. Justru pelajar hendaklah menjauhkan diri daripada kecenderungan kepada ilmu pengetahuan yang diharamkan. Syekh Alawi kata, kita jangan duk belajar benda yang diharamkan. Perkara yang menghalangkan kita mendekati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti ilmu sihir. Allah, ilmu sihir. Allahu Akbar. Inilah dikatakan santau.
Saya waktu di Sudan dulu. Waktu di Sudan dulu, dia kata orang merawat sihir, dia panggil ruqyah syariah. Dia panggil ruqyah syariah. Ruqyah syariah ni mana orang merawat jampi syar'i. Macam Harun Din tu dia panggil jampi syar'i tu. Dan ada jampi yang tak baik, black magic ataupun sihir, ilmu sihir santau. Jadi di Sudan ni dia cerita kat saya, dia kata Sudan ni, dia kata Allah ada satu sihir yang susah diubati. Allah, dia kata memang walaupun tiup ayat Quran, tapi memang tetap susah diubati. Iaitu bila tukang sihir itu ambil kain putih, ambil darah haid perempuan, tulis ayat Quran, pergi tanam di kubur orang Islam. Allah, syaitan dia berat, susah nak keluar. Tu dia kata Allah, kalau kena yang tu, aduh, memang tukang sihir dia boleh buat nak supaya orang tu sakit, supaya orang tu mati, supaya susah nak diubati. Memang susah. Cara dia pun tu, kain putih, darah haid, tulis ayat Quran. Darah haid tulis ayat Quran. Kita tanam di kubur orang Islam pula. Allahu Akbar. Itulah tuan-tuan. Ini sebab itulah Syekh Alawi kata harus hendaklah kita jauh. Janganlah kita menuntut benda-benda yang tidak baik. Ada setengah orang tua-tua masih lagi ada hatu raya. Itulah kalau kampung-kampung kita tengok dia, ada masih. Dia ada lagi satu pendekatan dia dengan hatu raya. Kat kampung-kampung ni saya ada pengalaman. Ada pengalaman. Dan baru semalam ada juga orang cerita. Masya Allah, bagaimana kita beriman dengan Allah? Syiriklah kitanya. Kalau ada syaitan, mati masuk neraka, tak keluar dah. Dah syirik ke? Tak berpadanan. Orang biasa perah tu raya nak jadi bomo nak. Kan nak apa? Nak bomo nak. Bila hatu pergi ganggu orang tak? Kita pergi tiup hatu kita perah, dia lari. Allahu Akbar, ya Allah. Itulah kata Syekh Alawi. Pertama kali kita jangan belajar ilmu sihir, black magic. Saya rasa tuan-tuan masih ingat lagi, saya rasa. Zaman tu saya belajar di UIA lagi. Tahun 93. Zaman tu zaman Mona Fendi, tuan-tuan. Pernah dengar tak? Rasanya tuan-tuan ingat tak zaman tu? Zaman riuh. Zaman nak bicara Mona Fendi. Qadi sakit kepala bicara Mona Fendi. Qadi sakit kepala. Qadi sakit perut, macam-macam. Akhir bila kita tengok ceritanya menang juga dah. Tak boleh, syaitan ni tak ke mana juga. Ada orang yang pergi mengubah Mona Fendi tu. Ada satu cerita. Daripada polis juga. Polis pergi mengubah Mona Fendi. Sebab kuat sangat dia punya damping dia tu, syaitan yang mengelilingi dia tu kuat. Akhir ada satu cara, polis tu tahu cara. Polis juga yang boleh. Maka lepas tu bicara dengan baik dan akhir digantung. Allah, itulah ilmu sihir, tuan-tuan. Dan mendalami ilmu nujum. Mungkin setakat itulah pagi ni, tuan-tuan. Jadi kesimpulannya, jangan kita cuai dengan ilmu. Belajarlah ilmu. Kerana ilmu lah yang membimbing kita supaya kita tu jadi baik, supaya kita melakukan ibadat dengan baik. Itu kerana ilmu. Dan mustahil semua orang nak tahu semua bab ilmu. Cuma fokus masing-masing. Orang ni bidang dia bidang usuluddin, fokus dia di segini. Orang ni dia fokus di segini. Dan kita berkongsi bersama ilmu. Kita panggil cross disiplin. Kita kongsi bersama.
dan memang itu pun digalak oleh Islam. Dengan itu di pagi ni kita akhir setakat ni dah dulu. Sama-sama kita baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma wa fahma warzuqna al-uluma an-nafi'ah. Allahumma rzuqna lisanan zakiran wa qalban khashi'an. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina. Wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.